Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke ASR TV. So, perkongsian video kali ini lain daripada apa yang pernah aku kongsi sebelum ni lah. Pasal ini adalah mengenai perkembangan terbaru mengenai hak penyiaran di mana ia akan melibatkan kita, of course, di mana ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita melihat perlawanan Liga Super bagi tahun 2023 ni dengan menggunakan channel yang berbeza lah. Sebelum kita gunakan Unify dan sekarang ni telah sah dikatakan bahawa Astro akan menjadi hak penyiaran utama. Of course RTM pun menjadi salah satu tempat untuk kita boleh menengok perlawanan akan datang lah. Tapi untuk video ni aku lebih ingin menyentuh mengenai hak yang telah diberikan oleh Astro. Kenapa? Pasal kita tahu Astro sebelum-sebelum pun pernah juga menjadi penyiar utama untuk Liga Malaysia ni pada sebelumnya. Kalau kena 4 tahun lepas kali, lebih kurang macam tu lah. Kalau okay, mungkin aku salah. Kalau aku salah, kamu letakkannya di ruang komentar di bawah. Jadi kita tahu macam mana bagusnya Astro ni dalam menyampaikan maklumat-maklumat terkini mengenai bola sepak tempatan kita dan juga cara mereka menayangkan live perlawanan bola sepak yang pernah kita lihat sebelum ni lah. So itu adalah antara beberapa tajuk yang ingin aku share dengan kamu. Aku ingin melihatkan kamu juga kebaikan Astro. Apa impact dia nanti setelah Astro memulakan penyiaran mereka untuk saingan Liga tempatan kita ni. Of course kita lebih menempuh kepada Liga Super juga lah bagi saingan 2023 ni. Ramai juga yang mengeluh lah pasal ramai juga orang tidak memiliki Astro. Video ni kamu tengok aku macam lebih kepada menyokong Astro, tapi aku mau beritahu kamu awal-awal, aku sendiri pun tidak ada Astro di rumah ni. Sebelum ni pun aku guna Unify juga untuk melihat perlawanan-perlawanan secara langsung yang telah ditampilkan pada tahun lepas. So aku pun aku macam kamu jugalah, aku adalah antara individu yang risau juga. So macam mana aku mau tengok live bola sekarang ni sekiranya perlawanan, of course, Sabah FC tidak dilangsungkan di Stadium Likas. So sekiranya away match, di mana aku mau tengok, macam mana aku mau tengok, adakah ini masa yang sesuai untuk aku consider untuk mendapatkan Astro kembali di dalam rumah aku. Tapi bila aku beli Astro, of course aku akan tengok bola siap. So macam rugi lah aku bayar kan. Itu adalah antara persoalan dia lah. Tapi bukan itu yang aku ingin bincangkan di video ni. Again, di video ni aku ingin membincangkan kamu, bershare dengan kamu hasil daripada pencarian aku, bagaimana impact dia untuk setelah Astro mengambil alih, bagaimana kebaikan dia, apa kebaikan dia. So jom kita mulakan perkongsian utama untuk video ni. Sorry guys, melalut pula aku. Okey, ini adalah perkongsian yang aku tengok lah. Okey, yang logik dalam fikiran aku. Ada beberapa saja sebenarnya. Sekali lagi, sekiranya kamu ingin menambah kebaikan Astro mengambil alih penyiaran utama untuk Liga Super ni, dan juga keburukan lah, saya letakkannya di ruang komentar di bawah. Dan sebelum tu juga, sebelum aku melanjutkan perkongsian aku, ingin aku beritahu kamu juga, aku tidak mendapat sebarang sponsor daripada Astro untuk membuat video ni. Macam-macam tadi, aku pun tiada Astro, apalagi dia mau sponsor aku. Ini adalah pendapat aku sahaja. Bukan aku cakap benda ni betul, bukan aku cakap benda ni kamu boleh terima bulat-bulat, itu terpulang pada kamu. Again, ini adalah pendapat aku saja. So perkongsian pertama aku mengenai kebaikan. Ini aku nampak lah, ini memang pencarian aku buat Google apa semua, aku tengok balik quality dan juga perkongsian daripada Unify sebelum ni, dan ini adalah hasil yang telah aku kumpulkan khas untuk kamu. So di mana yang paling tinggi lah, diorang sebut balik-balik lah kalau kamu buat search di Google tu, adalah penyiaran Astro mempunyai kualiti yang cukup bagus berbanding daripada apa yang telah kita tengok sebelum ni, di mana ia mampu untuk memberikan kualiti HD di TV kita. So terpulang dengan TV apa kamu pakai, tapi aku believe tahun 2023 sudah ni kebanyakan kita mungkin sudah memiliki LCD, dan most of the LCD yang kita pakai sekarang mampu untuk menerima input HD ataupun high definition lah. So ini adalah salah satu advantage yang cukup bagus aku rasa, kerana kita boleh melihat dengan lebih terang, sekiranya perlu difokus, dapat difokus dengan lebih baik, dan sekali lagi lebih jelas lah untuk kita melihat sesuatu situasi yang mungkin akan berlaku di padang di sewaktu perlawanan tersebut. Dan seterusnya ada liputan menyeluruh daripada Astro sendiri sebelum, semasa dan juga selepas sesuatu perlawanan tersebut. Kita tahu Astro untuk bab ni, kita memang tahu Astro memang jago guys. Dia orang sudah lama buat benda ni. Kalau kita tengok contohnya seperti Unify dan juga RTM. Minta maaf RTM, bukan aku
dan Unify sekali, bukan aku cakap kamu tidak bagus, tapi Astro mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengendalikan benda-benda macam ni. Buat masa ni pun tahun lepas kita tengok Astro sendiri tidak mempunyai tidak memiliki hak penyiaran untuk perlawanan bola sepak tempatan kita. Tapi walau macam mana pun dia orang tetap juga berkongsi untuk perkembangan terkini bagi bola sepak tempatan kita, dan dia orang masih lagi berkongsi juga mengenai perkembangan terkini untuk Liga EPL jugalah. So di situ pun kita sudah nampak bagaimana bezanya cara mereka menyampaikan maklumat berbanding Unify dan juga RTM. Selain daripada itu, diorang juga mempunyai platform bagus, platform yang cukup bagus, platform yang sedia. Sorry, aku tengok aku punya nota, nanti aku terlupa kalau aku tidak nota. Platform yang sedia ada dan cukup bagus. Di samping mereka juga memiliki wartawan yang terbaik yang memang didedikasikan untuk buat benda ni saja. Even mereka juga mempunyai macam akaun sosial media sendiri selain daripada membuat update di rancangan-rancangan tertentu di Astro. Of course untuk ni diorang menggunakan Astro Arena lah selaku platform utama sebelum mereka membagikan kepada beberapa rancangan lain untuk perkongsian bola ni. So diorang juga menggunakan sosial media seperti Twitter, Instagram, tapi diorang lebih kepada Twitter lah yang aku tengok. Dan untuk maklumat anda juga, di sepanjang perjalanan Astro Arena untuk meliputi bola sepak tempatan ni, walaupun mereka again tidak mempunyai hak penyiaran rasmi, mereka juga masih macam ucap tadi masih memberi perkongsian mengenai perkembangan bola sepak tempatan dengan menggunakan beberapa segmen atau channel yang sedia ada again di dalam Astro Arena juga. Contohnya seperti penggunaan segmen-segmen ni, borak-borak botak, bola itu live, BDB Burn punya show lain, tapi Burn ni dia lebih kepada EPL dan seterusnya. Nindia Bola ni aku tinggal lebih banyak berkongsi mengenai perkembangan bola sepak tempatan. Jadi macam aku cakap tadi, memang diorang mempunyai platform yang sedia ada yang cukup bagus setakat ni, dan hanya perlu menambah saja konten-konten yang perlu ada perlu diisi untuk saingan Liga Super ni dan seterusnya. Of course perbincangan di rancangan-rancangan seperti mana yang aku sebutkan tadi, ini adalah benda yang cukup kurang aku tengok di Unify, di mana dan sebelum aku sebut juga tidak ada beberapa perkongsian yang cukup banyak sebelum dan selepas perlawanan, especially lah macam kalau dia tengok EPL tu ada interview apa semua, selepas tu pun ada interview lagi, dan semasa perlawanan tu pun diorang berkongsi statistik data mengenai perlawanan tersebut, mengenai ball position, shot on goal, fall apa semualah. Unify ada, tapi so far aku tengok yang untuk Sabah FC depends untuk perlawanan tu. Sometimes diorang ada kongsi, sometimes diorang tidak ada kongsi. So untuk aku suka tengok benda-benda macam ni. Selain daripada tengok bola live ni, aku suka juga melihat perkongsian sebelum selepas dan data semasa untuk satu perlawanan tersebut. So ini adalah merupakan macam aku nak sabar lah mau tengok benda-benda ni jadi. Dan seterusnya kebaikan yang tadi tu adalah untuk kebaikan bagi penonton lah. Seterusnya adalah untuk kelab, di mana dikabarkan dana yang bakal diberikan untuk klub-klub yang bersaing di Liga Super bagi tahun 2023 ni bakal mendapat dana yang lebih besar daripada apa yang telah mereka dapat sebelum ni, di mana sebelum ni mereka hanya mendapat pihak penaja membelanjakan 12 juta untuk diagikan kepada klub-klub yang bersaing bagi tahun 2022 punya data, dan kemungkinan besar, dan ini nampak memang menjanjikan lah. Kemungkinan besar dana yang bakal diberikan untuk tiap pasukan yang bakal diagikan akan melebihi 12 juta. Imagine untuk 12 juta saja pun tiap-tiap klub boleh mendapat dalam RM500,000 untuk menjana klub mereka sendiri untuk perbelanjaan yang sepatutnya lah. So berapa banyak yang klub-klub akan dapat sekiranya betul apa yang dijanjikan oleh Astro yang akan mengagihkan dana yang berjumlah melebihi 12 juta. Dan seterusnya adalah untuk pendedahan klub dan pemain sendiri, di mana sekiranya sesuatu klub tu tidak mempunyai platform untuk mereka berkongsi mengenai klub mereka, perkembangan mereka, klub mereka sendiri, Astro mampu untuk membuat benda-benda tersebut. Dan seterusnya selain pada klub, of course pendedahan untuk kepada pemain-pemain jugalah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku secara ringkas yang mana apa pendapat aku untuk
Astro mengambil alih, apa kebaikannya Astro mengambil alih untuk saingan Liga Super bagi tahun 2023 ni, di mana benda ni memang sudah aku terfikir sewaktu permulaan Liga Super, di mana aku tak terfikir pun Astro akan ambil, cuma aku terfikir Unify perlu mengupgrade cara penyampaian mereka, perkongsian mereka perlu ditambahkan lagi agar kehangatan bola sepak ni bukan hanya kita tengok sewaktu live, tapi sebelum dan juga selepas perlawanan itu pun masih juga kita terasa kehangatan perlawanan tersebut. So ini adalah benda yang memang aku fokus dan aku nak sabar untuk lihat. Tapi kita tidak boleh nafikan juga sekali lagi benda-benda yang negatif untuk sekiranya Astro setelah Astro membuat penyiaran ni, again ramai yang masih mahu melihat perlawanan ini di YouTube, di mana mereka boleh melihat di situ saja tanpa melanggan Astro. So itu adalah antara downside dia juga. Dan ada juga mengatakan bahawa sekiranya tidak ada liputan di YouTube, so orang-orang di luar, contohnya seperti mungkin Singapura, Indonesia dan juga Brunei, sudah tidak dapat tidak dapat follow lah perkembangan ataupun live perlawanan bola sepak kita ni. Jadi membuatkan promotion bola sepak tempatan kita ni hanya bertumpu kepada Malaysia saja. So itu adalah antara downside juga. Tapi aku mau kongsi sama kamu, ada banyak juga cara untuk kita boleh melihat live ni, bilang orang secara haram. Tapi aku nak akan kongsikan di sini, itu kamu tahu sendiri lah. Tapi satu lagi, sekiranya kamu menggunakan Unify punya perkhidmatan HIP TV tu, kamu boleh mendownload di Google Play kah. So aku ada buat juga di Unify box aku download tu RTM punya apps. So aku hari tu yang perlawanan Malaysia tu, AFF tu, aku tengok perlawanan Malaysia di menggunakan apps RTM lah. So kamu boleh install di Unify kamu. Itu adalah salah satu cara yang kamu boleh buat. Ataupun kita semua sudah start melanggan Astro gara-gara perlawanan live ni akan dilangsungkan di Astro. So itu benda-benda dia lah. So sila tekan perkongsian kamu di bawah guys. Aku juga mau tahu pendapat kamu. Again, ini adalah pendapat aku saja, bukan aku cakap aku betul. Bukan juga aku mau kamu terima bulat-bulat. Aku juga ingin mendengar pendapat kamu mengenai hak penyiaran telah diberikan kepada Astro dan juga RTM ni. So kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.